Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini Taliban, ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mengarahkan agar siasatan dijalankan berhubung laporan satu firma penyelidik yang menyatakan Malaysia mengalami kerugian mencecah RM4.5 triliun dalam tempoh 26 tahun akibat daripada ketirisan dan rasuah haruslah disegerakan. Ini memandangkan tuduhan itu melaporkan satu angka kehilangan yang cukup besar buat negara selepas beberapa tahun Malaysia diselubungi dengan pelbagai kontroversi serta masalah legasi yang mencengkam kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan iaitu kata kunci kepada sebuah agenda rakyat untuk membina masa hadapan yang madani buat Malaysia. Perdana Menteri yang telah memberikan arahan khusus buat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyiasat perkara tersebut mengikut lunas perundangan. Jelas beliau, setakat ini kerajaan masih belum dapat mengenal pasti jumlah keseluruhan kerugian seperti yang dilapor oleh MA Research iaitu mencecah RM4.5 triliun. Saya sudah bagi arahan kepada SPRM, LHDN, BNM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk mengambil apa sahaja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Ada orang mengatakan mengapa saya suarakan? Saya suarakan supaya orang sedar dan kita suarakan lawan rasuah pun ada orang takut. Kita kena suarakan tetapi saya tidak boleh berikan atau tunjuk satu persatu melainkan arahan umum. Kerana ada orang-orang yang diketahui rasuah berbilion dan dah berpuluh tahun selamat sebab tak berani sentuh, kata Perdana Menteri semalam. Kehilangan hasil akibat dasar pencukaian negara yang lemah. Perangkaan Bank Dunia bagi 2017 mendapati nisbah cukai kepada KDNK Malaysia hanya berada pada paras 13.1% walaupun saiz ekonomi Malaysia mencecah RM1.353 triliun. Keadaan itu meletakkan Malaysia berada di bawah negara perbandingan lain seperti Vietnam, Chile, Poland dan Korea Selatan, masing-masing mencatatkan 19%, 17.4%, 16.8% dan 15.4%. Antara faktor penyumbang adalah dasar pemberian insentif cukai yang agresif, penurunan kadar cukai setiap tahun, ketirisan hasil kerana lari dan elak bayar cukai serta kadar pematuhan cukai yang masih rendah. Jika penduduk Malaysia dilaporkan berjumlah 33 juta, bayangkan berapa ringgit kerugian atau kehilangan yang ditanggung oleh setiap rakyat Malaysia akibat daripada ketirisan dan rasuah ini. Malah pembuat dasar negara juga tidak akan berani membuat perubahan drastik ekoran tidak mahu hilang populariti walaupun dasar-dasar itu sangat baik untuk negara. Ini lebih-lebih lagi apabila suhu politik negara tidak pernah reda walaupun di dalam tempoh beberapa tahun ini, Perdana Menteri bertukar ganti yang menyebabkan ketidakyakinan pelabur untuk terus melabur ke negara kita. Mujur rakyat negara ini masih waras dan sayangkan negara dan tidak berlaku sengketa peperangan saudara kerana perebutan kuasa seperti yang berlaku di beberapa buah negara muktahir ini. Hampir setiap tahun kerajaan Malaysia akan melaporkan kelemahan dalam pelaksanaan program projek aktiviti jabatan agensi negeri. Kelemahan ini menyebabkan objektif pelaksanaan program projek aktiviti tidak dapat dicapai sepenuhnya dan kurang memberi impak kepada kumpulan sasaran. Selain itu, berlaku ketidakpatuhan kepada peraturan kewangan di jabatan yang diaudit di bawah pengauditan pematuhan. Namun begitu, pihak jabatan, agensi negeri yang terlibat telah mengambil tindakan terhadap sebahagian daripada teguran audit yang dibangkitkan dalam LKAN yang dimaklumakan kepada umum setiap tahun. Malah kita juga dikejutkan dengan pelbagai siasatan dan pendakwaan membabitkan penyelewengan baik yang berlaku di dalam sektor awam maupun sektor korporat. Malah wujud juga kartel berbentuk mafia ekonomi yang masih tidak didakwa sehingga kini walaupun pelbagai laporan telah dibongkarkan oleh orang awam. Mungkin badan penyelia seperti Suruhanjaya Security boleh bertindak segera sekiranya agensi penguatkuasaan awam yang lain masih menanti arahan untuk mendakwa salah laku yang telah dilakukan mereka.
Bayangkan negara Malaysia yang mempunyai telaga minyak dan gas yang mungkin lebih luas daripada negara kecil di Kepulauan Borneo, pelabuhan yang lebih banyak daripada sebuah negara di hujung tambak, iklimnya yang lebih baik daripada negara pengeluar makanan di Asia Tenggara namun masih ada rakyatnya yang menjadi gelendangan dan masih hidup di bawah garis kemiskinan negara. Mungkin sesuatu yang harus difikirkan melalui pendekatan madani dan juga ESG yang merupakan inisiatif terkini dan dunia.